Okey, kita buat 3 kali. Okey. Tarik. Paling maksimum. Tahan dengan giraan 1, 2, 3. Okey, lepaskan sampai maksimum. Tak boleh nak embus dah. Okey, tahan 3 kali. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. Tarik. 1, 2, 3. Embus. Tahan 1, 2, 3. Okey, last. Tarik. 1, 2, 3. Hembus. 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Okey, yang dihormati. Okey, Guru Penolong Kanan HEM Puan Atika. Okay, Kaunselor Cikgu Zakia, Cikgu Disiplin Cikgu Fazli, Guru Pengawasan Cikgu Siti Afpulizan, okay, Guru CPBG Encik Asri bin Abdullah, kemudian ibu bapa lah. Biasa dalam PDPR ke sebenarnya ibu bapa banyak main peranan. Jadi cabaran dia dirasai oleh guru dan juga ibu bapa. Sama-sama penat ada lagi cikgu lain, Cikgu Roziah dengan Ustazah Rozalina dalam ni. Cikgu Roziah dan juga Cikgu Rozalina. Okay. Dalam PDP kita tak nampak rupa anak-anak tak nampak, kita nampak nama. Kadang telefon mak ayah kan, jadi tak nampak. Jadi biasa. Okey. Lepas tu penyiaran spesial Puan Zliza, saya ucap selamat datang kepada semua lah. Jadi untuk slot saya tak lama pun, sejam je. Biasanya untuk program motivasi kami akan adakan pagi sampai petang di Konservasi Kuantan. Kadang-kadang kami ke kolej, ke sekolah. Biasa kita banyak aktiviti lah. Kita selit teori, lepas tu aktiviti, lepas tu kaitkan dengan teori. Kalau teori je sepanjang program berkenaan, biasanya pelajar ni dia akan sikit penat lah. Okay. Okay, sebelum tu sambil kita tunggu yang lain, saya nak share sedikit slide. Okay, tadi dah bersama kita kaunselor berdaftar Puan Umaymah Nasuha. Dah seorang kaunselor berdaftar di Konservasi Kuantan, dulu di Polisas. Okay, Politeknik Sultan Ahmad Shah di Kuantan. Okay, sebenarnya saya sambung lah untuk slot saya, nama penuh saya. Sekejap Okey. Saya perkenalkan diri saya. Nama saya nama penuh lah panjang sikit lah. Kapten Sekutu Pertahanan Awam Muhammad Suhadi Mak Hasan. Saya terlibat dengan Pertahanan Awam secara sambilan. Merupakan pegawai perhubungan industri dan alumni Konservasi Kuantan. Dulu merupakan syarah program kejuruteraan elektrik. Lepas tu dah bila ada ni kena pangkat semua, saya jadi seorang pegawai kanan di Konservasi Kuantan. Jadi sekarang saya terlibat bahagian pengurusan. Dan insyaAllah hari ini tajuk kita dah khusus kepimpinan pengawas. Jadi dalam masa 1 jam yang cukup singkat ni, saya saya cuba untuk rangkumkan 3 perkara. Pertama, tentang kepimpinan. Kedua, tentang kemahiran belajar. Sebab menjadi pemimpin ni kemahiran belajar kena ada. Kena seorang jadi pemimpin kena pandai lah. Okay? Yang ketiga adalah saya cuba selitkan elemen motivasi. Dan antara untuk menjadi seorang communicator, untuk berkomunikasi yang baik, kita kena kenali ada 3 elemen. Kadang kita nak mengajar anak kita ada 3 kecenderungan anak-anak kita. Kadang kita mengajar, kita tengok anak kita susah nak faham. Rupanya kita tak faham kecenderungan anak-anak kita Macam adik-adik semua kesini baru panggil saya Abang Hadi Yang ini santai je, nak tanya-tanya je Okey. Untuk kita kenali kecenderungan masing-masing, setiap orang dia ada 3 kecenderungan. Pertama, kecenderungan terhadap visual. Visual ni seorang yang peka terhadap rangsangan mata, penglihatan. Yang kedua, rangsangan melalui visual. Dia suka dengar.
Yang ketiga adalah melalui rangsangan terhadap kinestetik. Orang ni dia suka pergerakan. Dia tak suka kalau macam dalam kelas ataupun mungkin mak ayah tengah mengajar anak-anak, apa guru-guru tengah mengajar anak-anak. Kadang ada anak kita yang dia bukan hyperaktif. Dia kinestetik. Kinestetik ni dia boleh tahan mungkin sejam ke 30 minit. Lepas tu dia dah gelisah dah. Di kategori apa seorang yang kinestetik. Dia peka terhadap rangsangan anggota badan dia ataupun psikomotor. Yang keempat adalah seorang digital. InsyaAllah last kali saya akan terangkan nanti. Okey, maksudnya dalam kelas ke, bila kita mengajar anak-anak ke, kita kena terapkan 3 elemen ni atau 4 elemen ni. Digital tadi seorang yang lebih kepada seorang yang perfectionist, macam perfectionist, disukakan kesempurnaan. Yang tu kita boleh banyakkan berikan soalan dan sebagainya lah. Okey, jadi maksudnya di dalam bila kita mengajar anak-anak contohnya, abang adik tengah belajar, kena kuasai. Agak-agak yang mana kena tahu agak-agak yang mana satu kecenderungan adik. Kalau macam kursus saya kita sempat buat test, ada soalan banyak sikit lah. Rupanya kita tak dapat tahu orang kita ni elemen yang suka bahagian mana, visual ke, auditory ke, ataupun dia suka dia ni cenderung kepada kinestetik. Maksudnya dalam seorang bila mengajar ke, buat video ke, iklan sekalipun, biasanya dia akan terapkan 3 elemen lah. Visual, maksudnya ada teks. Untuk ada orang yang visual dia suka tengok teks, gambar, video. Kalau untuk auditory, orang tu tak suka tengok teks. Kalau baca buku dia boring. Dia suka orang terangkan apa berkenaan tajuk berkenaan. Yang tu auditory. Yang keempat, yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik ni dia tak suka tengok slide, tak suka terang, tak suka, dia suka aktiviti. Jadi untuk seorang pengajar ni dia kena kreatif, kena terapkan ke 3 elemen ni. InsyaAllah nanti pada akhir nanti saya akan terangkan sedikit lah elemen tentang kinestetik ni. Okey, kecenderungan belajar ni lah. Okey, untuk permulaan ni kita buat sedikit ice breaking. Apakah pekerjaan yang sesuai untuk adik-adik semua? Okey, soalan saya adalah satu ujian psikologi. Kita nak test lah, betul adik nanti nilai betul ke tak betul jawapan daripada ujian ni. Yang ni lebih pada kecenderungan adik. Pertama sebelum tu, mesti saya nak kat depan ada kertas kan, mesti ada kertas. Okay, boleh letakkan tolong tulis apa cita-cita masing-masing. Cita-cita masing apa dia? Okey. Ini saya lah. Sebab bagi saya untuk jadi seorang pemimpin, adik-adik semua adalah pemimpin, betul? Maksudnya kalau ikut Yusuf Al-Qaradawi, nak lihat masa depan kita lihatlah generasi muda sekarang. Kalau generasi muda sekarang ni rosak akhlaknya, rosak adab dia, rosak segalanya, agama pun tak ada, dia abaikan agama, mungkin masa depan kita pun rosak. Jadi kalau eloknya generasi muda sekarang, insyaAllah akan datang pun generasi masa depan kita akan lebih cerah lah. Jadi maksudnya adik-adik semua adalah pemimpin yang akan datang. Kita tak tahu mungkin ada yang akan ganti tempat saya kat sini ke, akan gantikan tempat cikgu-cikgu kat sekolah adik-adik ke, mungkin ada yang akan jadi menteri ke, menteri besar ke, pada menteri ke, kita tak tahu. Ini saya bermula daripada sekolah rendah sebagai ketua kelas je. Pengawas tak layak, asyik tak terpilih je. Jadi ada adik yang jadi pengawas ni hebat lah. Yang bawah tu waktu di universiti lah. Bermula daripada sekolah rendah kita aktif, masuk ke dalam menengah, masuk ke universiti. Proses kepimpinan ni dia berperingkat kan. Dia mesti bermula daripada kecil lagi sebenarnya. Dan untuk jadi pemimpin, saya bagi tahu, saya ingatkan sekali lagi, kita sebenarnya bukan untuk pimpin orang lain. Tak sebenarnya. Kita nak pimpin diri kita dulu. Baru kita boleh jadi seorang pemimpin. Kita dah betulkan diri kita dah belajar macam mana kita nak pimpin diri kita sendiri, barulah kita boleh pimpin orang lain lah. Ini sajalah. Lepas tu dah habis belajar, saya sambung saya pun bekerja sebagai seorang jurutera projek. Waktu ni ada 200 lebih pekerja bawah saya saja. Campur lain beribu lah. Lepas tu saya sambung belajar ke peringkat master. Dapat tawaran jadi pensyarah di Komuniti. Sebelum ni Politeknik Kota Baru. Jadi pensyarah Komuniti. Lepas tu saya start aktif dengan berisramah. Ada pelbagai golongan daripada
kanak-kanak sampailah ke Wang Gemas pun ada. Jadi untuk hari ni kalau mungkin ada mak ayah yang terlibat dalam kursus ni, adik-adik terlibat, cikgu-cikgu terlibat, kalau ada sebarang soalan tanya je Saya suka orang tanya soalan. Sebab bila tanya soalan dia akan menghidupkan lagi program tu. Jangan malu-malu. Kalau segan nak on audio tak apa, mic type pun boleh. Type je dalam bahagian chat tu, mesej jadi saya akan jawab lah kalau soalan berkenaan. Kalau rasa segan nak berkenal diri tak apa, tanya kenal diri tak apa. Dan ni kita nak soalan tu lah. Okey, jadi semua orang ada pemimpin. Okey. Kadang adik-adik pelik, kenapa sebabnya semua orang dilahirkan sebagai pemimpin, seorang khalifah. Dan setiap orang di Allah pikulkan kita dengan amanah. Setiap orang ada amanah dia. Kita ada lelaki atau wanita, akan datang mungkin kita akan jadi ketua organisasi mungkin waktu dah kerja nanti mungkin jadi ketua organisasi. Paling kurang pun seorang lelaki mungkin dia akan kahwin, dia akan jadi seorang ketua keluarga kepada keluarga dia. Wanita pula akan datang, dia akan berkahwin, dia akan jadi seorang isteri, akan jadi pemimpin kepada anak-anak dia. Manakala kepada anak-anak pula mungkin dia ada tanggungjawab. Pertama untuk berbakti kepada ibu bapa dia, yang seterusnya memimpin adik-beradik, atau pimpin rakyat sebaya. Maksud semua orang adalah pemimpin. Akhirnya kita ada tanggungjawab untuk kita pimpin diri kita sendiri. Kena ada disiplin, kena elok akhlaknya, elok budi pekertinya, berilmu dan sebagainya lah. Di mana setiap pemimpin dia ada amanah. Maksudnya bila kita tak terjalankan alam amanah kita, di akhirat nanti kita akan dipersoalkan. Jadi kita tengok definisi pemimpin. Apa maksud pemimpin? Individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam pertubuhan. Okey? Dia seorang individu yang boleh memberikan pengaruh pada orang lain. Macam adik-adik sini sebenarnya ada pengawas sekolahan. Jadi maksudnya orang hebat-hebat. Banyak cabaran kita nak bantu, nak bimbing kawan-kawan kita bukan senang Jadi itu proses untuk kita belajar secara perlahan-lahan Jadi Raja Yusof Qaradawi, jika ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah generasi muda pada masa ini. Maksudnya adik-adik semua ni, walaupun katanya lah HL sekolah rendah je pun tak, adik-adik adalah aset negara. Maksudnya untuk didik generasi kena bermula daripada generasi muda sekarang. Nak hancurkan satu negara pun sama, dia akan hancurkan daripada generasi muda dulu. Okey, saya nak semua masing ada kertas, okey, boleh tulis kat situ Apakah matlamat impian hidup anda sebagai seorang pemimpin? Boleh note. Aku jadi pemimpin ni untuk apa Agak-agak untuk apa? Boleh simpan. Mungkin hujung nanti saya akan tanya lah. Kenapa jadi seorang pemimpin? Kenapa nak jadi seorang pengawas? Contoh Kemudian ada orang jadi pemimpin. Kenapa? Dia jadi seorang pemimpin sebab dia nak harumkan nama keluarga dia. Dia nak harumkan nama ibu bapa dia. Okey? Sebab setiap orang bila kita lihat wajah kita pada cermin, sebenarnya kita akan nampak iras-iras mak ataupun ayah kita. Yang benar tunjukkan betapa hebatnya Allah ciptakan kita supaya bila kita makin tua, kita lihat wajah kita dalam cermin, kita ternampak iras-iras ayah kita, ataupun mak kita. Jadi untuk bila lihat wajah kita sendiri pun sedikit sebanyak dapat menghilangkan kerinduan kita. Ya, ada soalan? Mungkin dapat mengubah kerinduan kita kepada mak ayah kita lah. Ini kisah. Ada orang jadi pemimpin, kenapa? Kata aku nak belajar betul, aku nak harumkan nama mak ayah, aku nak mak ayah aku bangga dengan aku. Jadi ini kisah. Orang pelajar ni tersilap dia ambil exam, peperiksaan Tiba-tiba ayah dia sakit, tapi mak dia tak maklum kepada dia. Lepas habis dia jawab exam, sedang dia jawab exam tu ayah dia meninggal. Sebaik tak saja tamat dia exam, dia sempat pagi tu sebelum dia ambil perasaan tu, dia pergi salam dengan dengan ayah dia. Bila dah dari tamat, dia habiskan jawab soalan berkenaan, habiskan peperiksaan berkenaan. Mak dia baru mak dia call, mak dia maklum bahawa ayah dia dah meninggal. Jadi dia balik ke rumah, diuruskan pengebumian ayah dia.
Sedih sekali kan, cukup sedih. Dia tak ada orang tahu pun bila mak ayah kita akan bernafas. Kita tak tahu, mungkin esok pun lepas ni ke mungkin kita dah tak ada kan. Jadi dia cekalkan diri dia, sebaik saja dia uruskan pengebumian ayah dia kembali sambung balik ke tas peperiksaan berikutnya. Nak cerita bahawa betapa seorang ni dia cekal lah. Nak beritahu kita hargai lah setiap orang di sekeliling kita kan. Sebab setiap orang di sekeliling kita adalah pinjaman pada Allah kan. Ini sama, mak dia dah meninggal, tinggal ayah dia. Jadi orang kata aku nak jadi pemimpin sebab aku nak belajar betul-betul, nanti aku nak hadiahkan CJ convocation aku ni kepada ayah aku. Ini terjadi pada dia dah siapkan convocation dia dari convocation siapkan degree dia. Akhirnya dia tahu betapa susahnya ayah dia nak besarkan dia. Jadi akhirnya pada majlis convocation tu disarungkan jubah convocation pada ayah dia. Nak tunjuk bahawa dia berterima kasih pada ayah dia. Jadi adik boleh aku niat aku masuk universiti, aku nak belajar betul, aku nak biar mak ayah aku menangis kan. Menangis bila aku naik ke pentas convocation. Ini sempat saya buat lah waktu saya siapkan master saya convocation master. Sebab saya buat saya sarungkan jubah kepada ayah saya. Lepas tu ayah saya ni pulang ke Rahmatullah lah. Ini kisah, ni seorang pelajar politeknik sama, dia belajar, dia rindukan mak dia dah tak ada dah. Dia belajar betul-betul, dia dapatkan convocation politeknik, dia rindukan mak dia. Akhirnya waktu buat majlis convocation dia tak tahu dia nak tunjuk pada siapa lah. Dia pergi ke kubur mak dia bermonolog bercakap di depan kubur mak dia. Dia nak lepaskan rindu dia, bukan kata dia tak betul, tapi dia nak lepaskan rindu dia kepada mak dia. Dia tahu dia nak tunjuk pasal kerjaan dia kan. Ini kisah dia. Jadi pertama untuk jaga hidup kita, jagalah hubungan pertama dengan Allah, ibu bapa dan juga para guru. Senang tak? Sedikit cabaran Okey. Lepas ni saya akan masuk ke bahagian tanggungjawab seorang pengawas Sebelum tu kita try buat satu ujian psikologi. Saya nak lihat kecenderungan masing-masing. Okay. Jadi sebelum tu ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya je jangan segan-segan. Jangan tunggu dah tamat baru nak tanya tak tanya itu saya suka kalau ada sesi soal jawab. Kalau waktu ceramah saya biasanya orang yang tanya soalan saya beri hadiah. Tapi bila secara online ni tak tahu hadiah macam mana nak bagi kan. Ujian psikologi saya try pilih satu ujian yang macam senang sikit lah. Kita cuba. Dia macam susah, kita cuba lah. Okay. Okay, sekarang nama dia ujian facility kalau adik-beradik kat rumah pun nak try pun boleh. Adik-beradik ataupun ada abang, ada kakak ataupun mak ayah nak try pun boleh. Lihat, usaha jaga betul ke tak betul. Tadi masing dah tuliskan cita-cita masing. Okay, matlamat hidup masing-masing. Okay, di dalam ujian ni adik-adik akan mengetahui aspek personaliti anda yang berhubung dengan kehidupan. Maksudnya agak hidup kita ni lebih cenderung kepada mana. Kadang-kadang kita kena buka minda kita ni, kadang-kadang ada orang kena bimbing kita untuk kita nampak lagi ruang yang lebih besar lah. Apa kemampuan diri kita. Jadi untuk kali ni tak ada jawapan yang salah. Semua jawapan betul. Cuma adik-adik perlu pilih. Kalau ada 2 soalan, 3 soalan, pilih yang mana yang paling sesuai dengan diri adik-adik. Selamat mencuba. Masa adalah 5 saat untuk satu soalan. Tajuk dia apakah kerja yang bersesuaian dengan diri adik-adik?
Are you ready? Okay, sekarang senang je soalan dia. Okay. Bagaimanakah kawan-kawan anda menerangkan tentang diri anda? Bagaimanakah kawan anda, adik-adik ni terangkan diri adik-adik? Contohnya, adakah adik-adik ni bagi kawan-kawan adik, bagi pendapat adik-adik, apa kawan adik? Kreatif, A. B. Friendly. Friendly adalah seorang yang penyayang. C adalah smart, seorang yang bijak. Pilih satu je. Adik-adik, bagi pandangan adik mana? A, B atau C? Benar? Dia kata apa? Boleh ambil kertas, tak boleh jawab dalam tak perlu. Ambil kertas, tulis kat situ. Untuk nombor 1, jawab A, B atau C. Dia macam ambil exam lah. Tulis kat tepi tu. Okay, saya bagi masa 5 saat. Okey. Untuk yang jawab A tadi, A, B, C tadi kan. Untuk yang jawab A, poin dia adalah 0. Siapa jawab B, poin dia adalah 10. Smart, poin dia adalah 20. Jangan risau. Tiba-tiba, cik, saya dapat A. Saya jawab A, saya dapat 0. Tak hal. Yang ni adalah markah untuk kita nilai nanti. Dia bukan tunjuk siapa jawab situ dia lagi pandai tak. Ini jawab je. Ini ada pengiraan dia nantilah. Okay, so tulis kalau siapa jawab kreatif A, tulis kat tepi tu 0. Jadi kita akan tambah dengan poin-poin untuk soalan berikutnya. Okey, untuk seterusnya pilih satu. Yang satukah kecenderungan adik-adik? Tempat yang satukah yang adik cenderung untuk lakukan? Pertama, work hard, kerja keras. Yang kedua, kerja cepat. Kalau buat kerja memang ada suka buat kerja yang cepat. 3, C, work smart. Work smart ni kita kerja yang cara paling bijak. Cari shortcut mana cara lebih senang kalau orang pergi library baca buku, mungkin dia fikir tak apalah, aku cari dalam internet lah. Dia akan cuba cari cara-cara yang paling senang bagi dia lah. Okay, 5 saat. Silap saya ni ada 9 soalan. 9 soalan je. 10 kot. Okey. Untuk siapa jawab work hard 0. Jangan risau. Yang ni ada markah dia. Jangan risau. Dia berapa 0 pula. Siapa jawab B 10. Work smart tadi 20. Maksudnya sekarang ni masih tulis sebelah Nombor 2 macam jawab exam Nombor 2 B, 2 C ke 2 A ke. Jadi tambah dengan markah yang mula-mula tadi. Yang soalan pertama tadi. Jadi setiap soalan kalau ada 10 soalan kita akan tambah semua markah dia. Jadi setiap markah tu dia ada penerangan dia lah. Dia risau. Tak ada jawapan yang salah. Okey, kita pergi soalan yang ketiga. Adik suka yang mana? A, seni, art. B, matematik ataupun sains. C adalah sejarah. Okey, 5 saat daripada sekarang. Okey. Kalau tak sempat tak apa beritahu. Cik tak sempat cik, abang Ali tak sempat. Okey, kita patah balik, no hal. Okey, siapa jawab A 0. Math atau Science 10. History adalah 20. Padahal semua jawapan adalah betul. Ada kiraan dia, jangan risaulah. Jadi tambah dengan markah di atas tadi. 1, 2, 3 tambah je. Okey, seterusnya. Sesi dia kali ni banyak ujian psikologi saya nak lihat. Kalau masa panjang kita boleh sambung ujian psikologi yang lain. Kalau tak sempat mungkin insya-Allah akan datang lah. Okey. Kalau movie yang satukah yang ada dia suka? Pertama adalah A, filem aksi. Yang kedua filem aksi, seram, adventure ni macam mencabar Right.
Yang B adalah cerita komedi kan, cerita lawak jenaka kan. Ada inspirasi bagi motivasi, romance, okey. Okey, ada cinta lah. Ada semua suka yang B ni bercinta cinta kan. Okey, yang C adalah ada siapa suka cerita yang melibatkan macam politik, sejarah, dokumentari. Okey, 5 saat daripada sekarang. Okay, next. Okay, siapa jawab kosong? Siapa jawab A adalah kosong. Okay, B adalah point dia adalah 10. C point dia adalah 20. Kalau ada masalah beritahu je. Okay, next. Yang satu kah aktiviti yang adik-adik suka? A, exercise, senam mana? Bersenam. Okay, B, melihat movie, filem, mendengar muzik. B. C, membaca. Okey, 5 saat daripada sekarang. Apa kalau mak ayah nak cuba, ibu bapa nak cuba pun boleh. Ibu bapa cuba ke, cikgu nak cuba ke. Dalam ni saya opennya soalan-soalan. Apa saja soalan? Okey, untuk soalan 5 tadi, siapa jawab A adalah kosong. Siapa jawab B adalah 10. C adalah 20. Okey. Contoh, jika ada sebarang majlis, okey. Yang mana majlis yang mana masa tu kah yang anda adik-adik suka terlibat? A, majlis kecil, yang mungkin melibatkan perbincangan tentang perkara santai-santai lah. Okay. Yang B, majlis besar, melibatkan ramai orang, yang mungkin ada gelak ketawa dan sebagainya lah. Majlis yang happening besar macam tu. C, ada majlis-majlis beberapa orang yang bermain game, permainan. Okay, video game berkumpul ramai main game je. Jadi majlis yang mana satu yang adik-adik suka? Okay, 5 saat daripada sekarang. Okay, pesan dia. Okay, untuk A kosong, point dia kosong. B ada point dia 10. C ada point dia adalah 20. Ya, ada 3 soalan lagi kot. Ke 4 soalan lagi. Okey, adik-adik pilih satu kecenderungan adik-adik. Agak adik suka yang mana? Pilih satu. A adalah agility, adalah tangkas. Tangkas ni dia suka cepat. Mungkin menggunakan sebahagian saja. Mungkin tangan je. Kalau main game ke, okay, kalau main sukan ke, dia guna satu anggota je. Contohnya agility. Yang kedua adalah strength, menggunakan kekuatan. Mungkin tarik tali, yang suka gunakan kekuatan. Yang ketiga dexterity, mungkin menggunakan keseluruhan badan dia. Tangkas dia cepat tapi menggunakan keseluruhan badan dia. Mungkin macam main mungkin bola keranjang contoh menggunakan keseluruhan badan dia. Okey, 5 saat daripada sekarang. Maksud A tu maksudnya dia guna anggota tapi bukan semua. Saja kaki saja. Yang dexterity tu digunakan banyak anggota badan. Tu beza dia lah. Dua-dua melibatkan ketangkasan. Okey. 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Ada 2 soalan juga. Okey, bila adik di rumah. Yang satu kan akan adik selesaikan terlebih dahulu. Contohlah ada masalah kat rumah mungkin ada homework. A adalah ekonomi, melibatkan ekonomi. Okey, kewangan sebagainya dia suka melibatkan kewangan contoh ekonomi. B melibatkan kesihatan. Yang mana ada
Okey. Mana yang mesti adik-adik pilih untuk selesaikan terlebih dahulu. A, B atau C, ekonomi, kesihatan ataupun pendidikan. Diutamakan yang mana dulu? Okey, 5 saat. Jadi sampai itu kalau zaman saya belajar dulu lah, antara kadang PDBA penat kadang bekerja-kerja ngadap Google Meet, ngadap komputer. Okey. Antara waktu zaman saya belajar kat asrama, saya dulu belajar kat asrama. Asrama kita banyak banyak bersama kawan-kawan kita dulu di MACM MACM Berseri Polis. Waktu sekolah menengah dulu. Kita tak ada tuition, tak ada. Jadi kita bantu kawan-kawan kita bergantung kepada study group, kumpulan belajar kita untuk ajar kita. Jadi untuk kekalkan fokus dalam kelas, memang cikgu benarkan bahawa pertama air mineral boleh minum je, banyakkan minum air mineral. Bila kita banyak minum air mineral, kita akan supply, kita hantar banyak oksigen ke otak kita banyak minum air mineral, air kosong Yang kedua, macam saya dulu, cikgu saya benarkan bawa gula-gula. Dengan chewing gum bawa gula-gula. Bila kita dapat rasa gula-gula tu, manis dengan gula tu, candy gula-gula tu, dia akan merangsang otak kita untuk lebih aktif. Jadi kalau kat kelas apa yang selalu mengantuk, boleh try dua perkara ni. Tapi ada cikgu yang ketiga yang lagi best. Kalau mengantuk, dia kata tak apa, tidur je. Dia benarkan kita tidur sekejap. Mana ada orang tidur lama dalam kelas mungkin 5 minit je. Kami duduk asrama penat pagi, petang, siang, malam banyak belajar Jadi cikgu benar tidur sekejap. Dia kata memang penat duduk asrama, awak tak banyak rehat sebenarnya, malam pun belajar jadi dia benar tidur sekejap 5 minit. Lepas tu bangun balik. Kalau tak jadi juga, pergi basuh muka dekat toilet Right. Okay, tadi ekonomi, health, education. Okay, jawapan, point dia adalah ekonomi 0, kesihatan 10, pendidikan adalah 20. Okey. Untuk soalan last kot. Second last. Okey. Pilih yang manakah sifat adik-adik. Kadang mak saya tak tahu anak aku ni macam mana Okey. Extrovert. Extrovert ni seorang yang dia suka menyendiri. Dia seorang yang pendiam. Kalau ada masalah dia pendam je. Mak ayah tanya apa-apa, kena bully kat sekolah pun diam je Kena pukul dengan cikgu pun dia diam je. Kena rotan homework tak siap tuan-tuan dia diam je. Ni extrovert. Kalau mesti dia suka pendam, apa-apa dia pendam diri dia. Dia tak suka cerita masalah daripada orang lain. Introvert seorang yang dia seorang yang biasanya yang seorang banyak cakap. Dia tak suka pendam-pendam. Dia tak suka pendam-pendam, dia suka share je apa-apa. Seorang yang introvert. Introvert seorang peramah lah. Dia suka buka minda dia. Tak suka rahsia-rahsia. Yang ketiga dipilih. Adakah yang C? C dalam mix. Dia bercampur. Kadang-kadang dia pendiam. Kadang-kadang dia banyak cakap. Kadang ada benda yang dia kongsi. Kadang ada benda yang dia pendamkan. Ini dalam C. Okay. Tak faham dia tanya. Okay, pilih. Yang mana ada cenderung B, A, B ataupun C? Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Okey, untuk extrovert, okey, 0. Introvert, 10. Mix, 20. Okey, soalan terakhir lah. Soalan terakhir adalah yang satukah yang adik rasakan cara pemikiran adik? A adalah quick thinker. Seorang yang berfikir dengan cepat. Ada suka fikir satu benda tu cepat. Ada masalah pun dia fikir cepat. Quick thinker. B adalah creative thinker. Dia seorang fikir, dia suka benda tu kreatif. Dia fikir tapi okey aku kena ada seni. Dia suka benda tu buat jadi ada seni dia. Dia suka seorang yang berseni lah. Kreatif. C, seorang yang logical. Logical dia suka fikir logik. Cantik ke apa tak nak tepi tu. Berarti macam mana nak selesaikan masalah tu secara logik. Cewa Yang tadi kreatif mungkin dia kalau melukis ada bunga-bunga dia Seorang ni lukis je. Logika mungkin fikir asal terbentuk je. Kalau orang lidi lah. Tak ada sini seorang logik.
quick thinker, dia akan fikir benda tu selesai cepat. Dia fikir. Dia tak ada, dia tak suka apa, tangguh-tangguhkan kerja dia. Okey. Alamak. Okey. Okey, pilih satu kecenderungan adik, A, B ataupun C. Okey. Soalan terakhir lah ni. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, untuk quick thinker kosong. Okey, creative thinker 10, logical 20. Jadi sama je kan? Dia tak ada yang salah, semua jawapan betul. Okey. Okey, result dia. Dia sama kita nilai. Adik-adik nilai nanti. Betul ke tak betul? Okey. Okey. Okey, sekarang ni masing cuba kira markah orang 1 hingga 10 tadi. Tambah semua tu agak-agak berapa markah dia? Tambah semua tu agak-agak berapa markah dia? 10. Okey, 130. Alhamdulillah lagi. 140. Okey, alhamdulillah lagi. 90. Alhamdulillah lagi. 120. Oh, bagus. 110. 130. 140. Oh. 200 Okey, tak apa. Okey, right, tak apa. Kita sama tengok depan ni. Kita sama tengok result dia. 130. Okey, terima kasih. Okey, tak apa. Kita cuba tengok result dia kan. Masa singkat lah, lama. Okey, saya cuba ringkaskan. Semua soalan sama. Semua jawapan saya beritahu semua jawapan apa betul. Tak ada jawapan salah. Okey, tapi dapat markah 0 hingga 50. Jadi anda seorang yang sesuai. Kita kata ini dia pemimpin. Kadang kita berkaitan dengan cita-cita kita. Okey. Untuk orang 0 hingga 50 ni sesuai untuk jadi seorang guide, pembimbing. Jadi apa tu tugas guide? Seorang seperti cikgu, pensyarah. Orang yang 0 hingga 20 ni seorang pendengar yang setia. Jadi kalau ada kawan awak yang kategori ni, dia seorang pendengar yang setia, bercerita pasal kat dia. Dia seorang bercakap yang terbaik, good communicator. Dia seorang yang mungkin pandai buat lawak. Ada pengetahuan yang banyak. Ada emotion. Okey. Ciri gini siapa yang sesuai? Menjadi timbalan presiden. Apa pekerjaan yang sesuai? Timbalan presiden. Penganalisa market. Okey. Mungkin pegawai apa ni? Pegawai apa? Semua Malaysia ke? Okey. Teacher, okey, guru. Sebagainya. Okey. Nurse, terapi, pegawai polis. Okey, untuk yang lebih, 50 hingga 100, okey, anda seorang artis. Dia suka kerja-kerja yang melibatkan berseni. Melibatkan seni, dia suka, okey. Dia tak suka kerja yang terlampau ada straight sangat, dia tak suka. Dia suka yang kebebasan. Okey, seperti artis, okey, dia graphic designer, dia pereka grafik, seorang arkitek, fashion designer, dia melibatkan seorang yang berseni, penulis, editor, seorang yang kosmetik, okay, pereka hiasan, ni sebagainya lah. Maksudnya kerja yang suka kerja yang melibatkan seni. Maksudnya kalau orang yang kategori markah 50 hingga 100. Okey, untuk 100 hingga 150. Okay, anda seorang yang istimewa. Anda adalah seorang pemimpin. Dia ada karisma, dia ada keyakinan diri dia. Dia boleh gabungkan orang sekeliling dia. Dia boleh satu padukan orang sekeliling dia. Lepas tu dia akan boleh bantu. Dia kumpulkan satu padukan kawan dia, kelompok dia untuk capai matlamat. Jadi apa tugas-tugas untuk orang 100 hingga 150? Presiden, hakim, lawyer, usahawan, project manager, engineer, jurutera, mekanikal contohnya, accountant, financial advisor. Ni sebahagian lah. Okay, 150 ni lagi level lagi tinggi lagi. Dia sebenarnya seorang yang lagi jenis. Okay, seorang yang saintis. Semua jenis. Cuma level dia pemikiran tu sesuai untuk jadi seorang saintis. Cara pemikiran tu berbeza daripada orang biasa. Okay, untuk yang 150 hingga 200, dia suka teori, sukakan bentuk objek yang abstrak. Tak suka yang pusing-pusing, tak suka. Okay, sukakan bekerja dalam kumpulan. Okay, antara dia, apa tugas yang sesuai untuk orang 150 hingga 200? Saintis, veterinarian, okay, maksudnya doktor haiwan, doktor, pilot, juru apa,
pemandu tu kapal terbang angkasawan, jentera, sejarawan dan sebagainya lah. Okey, tapi itu saja soalan dia. Itu saja dia punya urusan untuk ujian tadi. Tapi sebenarnya ada banyak ujian. Biasanya macam saya, kalau untuk saya akan buat lagi 2-3 lagi ujian untuk kita tengok cenderung ke arah mana. Tapi apa yang kita dapat tadi akan berubah. Akan berubah mengikut faktor, faktor usia kita, pertambahan pengalaman kita, pergaulan kita, latar belakang kita, kehidupan kita, persekitaran kita. Contoh, ada seorang dia nak jadi doktor, contohlah. Jadi doktor, alamak dia dapat kategori yang bukan doktor. Jadi mulai sekarang kena buat sesuatu yang cenderung untuk ke arah doktor tadi. Contoh seorang doktor apa ciri dia perlu ada seorang doktor? Dia kena usaha jam sekarang. Jadi bila ujian akan datang, kemungkinan ujian itu akan berubah. Jadi masih nampaklah kemampuan diri masing-masing. Okey, masih sekarang kita pergi ke slide saya berikutnya. Okey, Pak Masih ada soalan? Saya buka untuk sebarang soalan. Tanya je apa soalan. Kalau rasa segan boleh type dalam mesej tu. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada maaf tak lama 15 minit lagi untuk slot saya. Tak apa, nanti kali sambung lagi. Okey. Ada masa kita sambung lagi. Duduk dia tu jangan pusing-pusing lah. Okay, mungkin kat sini masing dah semua orang jadi pemimpin. Pemimpin seronoknya bila jadi pemimpin ni kita berjumpa dengan berbagai-bagai cabaran, betul? Berjumpa dengan berbagai cabaran, kita macam mana kita hadapi cabaran tu, macam mana selesai cabaran tu. Yang kedua, macam mana kita nak latih diri kita. Diorang jadi pemimpin ni mungkin dia nak kontrol sabar dia, jumpa kawan-kawan memang mulut pun ajar jadi macam mana kita nak latih diri kita untuk bersabar. Ni tujuan. Okey, itu antara tujuan untuk kita jadi pemimpin lah, untuk terbentuk diri kita juga orang sekeliling kita. Okey, apakah antara tanggungjawab seorang pengawas sekolah? Ada ketua pengawas dekat sini? Cuba sebut nama dia. Ada. Siapa nama pengawas? Nama ketua pengawas? Ahmad Idnan Asyad. Ahmad Idnan. Ada sini Ahmad apa? Apa dia? Ahmad Idnan Asyad. Awak ke orangnya? Okey. Apa yang best jadi pengawas? Boleh saya tanya soalan? Apa yang tuan nak jadi seorang pengawas? Sudah. Boleh berucap di hadapan. Bagus. Yang tu pengalaman paling susah untuk kita belajar untuk jadi seorang pemimpin, kena pandai berkomunikasi. Sebab untuk pemimpin kita nak sampaikan ke satu mesej, kena berkomunikasi. Kau tahu macam mana kita nak sampai kepada kawan kita. Good. Satu pengalaman cukup bahagia. Bukan semua orang berani untuk berucap di hadapan. Okey, seterusnya saya lihat. Okey, kalau kat sekolah kita ada banyak pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas BBT. Dia banyak ketua kelas Dan setiap pemimpin ada amanah. Jadi sebab tahu semua kita ada pemimpin. Ibu bapa, anak-anak, pelajar seorang pemimpin berbanding jadi seorang pekerja, kita pun ada amanah kita. Mungkin ada orang yang kita pimpin nanti. Dan setiap amanah kita, bila kita tak laksanakan, mungkin kita jadi seorang anak kita ada amanah untuk jadi taat kepada ibu bapa kita. Jadi bila kita tak jalankan amanah kita, Allah akan persoalkan di akhirat nanti. Okey. Apakah tugas pemimpin di sekolah? Contohnya pengawas di sekolah, membantu menguatkuasa peraturan sekolah. Kalau daripada lepas saya minta seorang bagi satu peraturan satu tugas tapi tak apa, ada online. Saya cerita dulu Jadi pengawas sekolah ni pelajar yang dipilih. Dipilih bukan main ambil je. Pelajar yang dipilih
untuk mengawasi dan menjaga sekolah. Melalui usaha membantu dan menguasakan disiplin dan peraturan sekolah. Sekejap Okey, pemimpin apa dia? Bertanggungjawab untuk diri sendiri. Pemimpin kena sama untuk kita bentuk orang, kita kena ada disiplin pada diri kita sendiri. Kena ada sasiah kita perbetulkan. Tak ada disiplin, tak ada sasiah ni, dia bermula daripada apa ni, kecil lagi kan. Baru kita sekolah rendah lagi sekali ikutkan lah. Sebenarnya untuk jadi pemimpin kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Kena apa? Maju dalam akademik. Ada prihatin, mesra, berkeyakinan. Sebenarnya kita tidak pentingkan diri kita. Mungkin ada masanya. Mungkin ada masanya kita ni apa ni, contohlah kita penting, kita utama kawan-kawan kita dulu. Contoh bila jadi pengawas, ada kawan kita datang lambat, kita tak ambil tindakan, tak ambil nama pun datang lambat. Contoh kita jaga pula pintu sekolah dululah, kalau kita tahu. Jadi bila kawan kita datang, kita tak ambil nama yang lambat tu kan. Tapi bila orang lain yang datang lambat, tu kita ambil nama kan. Kita tak adil kat situ. Jadi ini antara tugas pemimpin adalah kita tak pentingkan diri sendiri. Lepas tu kita kena adil lah. Antara tugas pengawas apa dia? Jadi pemimpin melaksanakan peraturan dan undang-undang sekolah. Pertama, kemudiannya menjaga nama baik sekolah. Betul, kita nak naikkan nama sekolah kita, memelihara iklim sekolah yang baik. Maksudnya macam mana kita nak jadikan sekolah kita tu dia mewujudkan persekitaran yang selesa kan. Mana bangga akan sekolah. Mesti kita bangga dengan sekolah kita. Okey, tanggungjawab terhadap guru pula apa dia? Tu orang pengawas kan. Memberi malas membantah masalah, menghormati mereka. Kita hormat guru kita seumpama ibu bapa kita. Bila pelajar kawan kita, bila jadi seorang pengawas, kita kena ambil berat lah tentang pelajar lain. Contoh kalau ada pelajar kita ada masalah, ada kawan kita ada masalah, mungkin kita boleh laporkan kepada guru. Contoh ada pelajar kita mungkin ada kawan kita yang mungkin 3 hari dah mak ayah dia dibencikan kerja, dia tak ada duit nak makan. Jadi kita boleh laporkan kepada guru. Mungkin guru boleh ada bantuan yang boleh kita bantu dia Mungkin ada kes kematian, kita mana berguru. Ada pelajar kita ni, ada kawan kita ni terlibat dengan ada kematian adik ahli keluarga ni. Kita fikir apa bantuan yang boleh kita sumbangkan. Yang ketiga, yang seterusnya, jadi seorang pengawas sekolah kita belum jadi seorang role model. Jadi contohlah kepada kawan-kawan kita. Dan kepimpinan apa dia? Ini kepimpinan adalah proses kita untuk menggerakkan kumpulan kita untuk sampai satu matlamat. Untuk sampai satu matlamat. Sekejap Okey, Pak Masih ada soalan? Soalan? Okey, 5 minit lagi 5 minit lagi. Sekejap. Pertama jadi seorang pemimpin. Pemimpin bukan senang. Dia proses dia, kalau saya buat saya pernah buat penulisan cukup panjang. Dia punya apa kriteria yang perlu kita ada. Okey, pertama untuk jadi seorang pemimpin kita kena ada sokongan, support. Yang kedua, untuk jadi pemimpin kita kena ada motivasi. Okey, perlu ada motivasi.
Yang sebenarnya adalah goal kita. Apakah matlamat kita menjadi pemimpin? Tentu aku jadi pengawas sekolah, aku nak pastikan kita kurangkan kes disiplin di sekolah, tuan-tuan. Yang kedua itu sukses. Mesti ada kerjaan. Apa kerjaan yang boleh kita tonjolkan? Yang kedua adalah seterusnya adalah contribution, sumbangan kita. Okay, kepada sekolah, kepada kawan-kawan kita, kepada diri kita. Dan seterusnya kita perlukan teamwork. Kita ada team kita. Okay, antara pengawas bergabung untuk cuba fikir apa yang boleh kita laksanakan. Jadi kita capai tugas yang mungkin guru berikan kepada kita. Dan sebagainya. Okay. Bertakwa, berakhlak, sabar, boleh merancang dan bertanggungjawab. Okay. Okay, jadi pemimpin sebenarnya ada empat ciri-ciri kepimpinan kita. Pertama, ciri-ciri kepimpinan seperti autokratik. Okay. Yang kedua, demokrasi. Yang keempat dan yang ketiga adalah laissez-faire. Yang apa siapa tahu? Apa maksud autokratik? Kita tahu tiba dalamnya dia jadi jadi menteri kan. Autokratik ni kepimpinan yang bersifat macam memaksa. Contohnya dia bagi arahan, okay, semua pelajar wajib ikut, kita jadi pemimpin lah. Semua pelajar wajib ikut SOP, Kementerian Kesihatan Malaysia yang telah ditetapkan. Itu autokratik. Tak boleh langgar. Ada masa kita akan gunakan autokratik, tapi dah pilih satu saja pendekatan. Kita boleh gunakan tiga pendekatan. Ada masa kita akan guna autokratik, ada masa kita akan gunakan demokrasi. Demokrasi ni kita gunakan kuasa majoriti. Contohnya demokrasi, kita bincang-bincang satu kelas, macam mana nak belajar, dah tak ada nak bersemuka. Dia bincang satu kelas, okay, kita dapat kuasa majoriti, kita akan belajar melalui Google Meet. Contoh kita guna, majoriti setuju untuk gunakan Google Meet untuk kita belajar, okay, dalam talian. Bagi tempat itu di Sabah Sarawak, kawasan tertentu di pedalaman yang tak ada coverage internet, mungkin dia fikir, alamak, Google Meet tak dapat. Dia bincang satu kelas, okey, kami setuju. Maksudnya, hujung minggu dia pergi ambil tugasan di sekolah ke macam mana kan, macam sekarang kita ada buat kan. Ambil tugasan di sekolah, dia balik ke rumah. Lepas tu minggu depan hantar lagi. Cikgu akan tanda, cikgu akan hantar lagi. Dia berurusan. Okay. Laissez-faire ni adalah bebas. Pemimpin yang memberikan kebebasan kepada pengikut dia ataupun orang di bawahan dia. Contohnya, dia bagi satu matlamat. Pandailah awak nak buat. Macam mana nak capai matlamat berkenaan. Contohnya, seorang pengawas. Okay? Seorang pengawas, seorang guru lah. Okay? Seorang guru. Contoh dia bagi satu tugasan. Setiap orang perlu belajar, contohlah, 8 jam satu hari. Di waktu musim ni, PKP, 8 jam satu hari. Jadi kebebasan untuk pelajar ni, fikir apa cara pendekatan belajar yang sesuai untuk diri masing. Itu adalah laissez-faire. Maksud bila jadi pemimpin jangan gunakan satu. Orang tak suka, asyik autokratik je, asyik ikut kata dia je. Kan jadi buat apa, autokratik je. Ada masa kita lembut. Ada masa kita jadi lembut sikit, demokrasi. Bila anak-anak ni degil sangat, terpaksa guna autokratik balik. Orang kata pukul 5, pukul 7 balik rumah, dia pergi main lagi kat luar terpaksa guna autokratik. Pukul 7 tak balik rumah, esok tak boleh keluar. Maksudnya ada masa kita gunakan demokrasi, ada masa kita gunakan laissez-faire. Kita ikut kesesuaian. Okey. Jadi sikit lagi. Sekejap.
Okay, saya share sikit lah tip ada 5 minit lagi. Okay, tip berikut ada adab tentang belajar. Okay, tip adab tentang belajar. Ada soalan? Tanya je apa soalan. Okay, pertama untuk belajar ni proses berterusan. Dia sampai dah orang kata belajarlah hingga ke nasihat. Maksudnya proses belajar sejak daripada kecil sampailah kita akhir hayat. Yang pertama, bila belajar kita kena niat, kena ikhlas. Aku nak belajar ni, aku nak tuntut ilmu. Okay, bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar. Kadang-kadang tak semua kita dapat guru yang apa ni, yang ikut kita ikut yang kita suka kan. Kadang macam beda-beda apa ada dapat komplain pelajar kan. Kadang dia masuk cikgu yang best je, cikgu yang tak best tak masuk. Sedangkan kita nak ilmu dia. Kita fikir apa ilmu yang aku boleh dapat daripada guru ni. Macam sama juga saya. Waktu saya di universiti dulu pun sama. Saya kira lebih hampir 100 pensyarah yang mengajar saya. Dalam satu pensyarah tu tak semuanya okey. Tapi kita fikir aku nak ilmu dia. Biarlah dia mengajar macam mana cara dia pun aku nak ilmu dia. Alhamdulillah kita akan dapat keberkatan dia. Lepas kita rendah diri, kita dapatkan tidur yang cukup. Okey, ini saya nak share tip berikutnya. Yang ni penting lah. Zaman saya belajar dulu, saya tanya yang pandai ni. Kat sini semua pandai. Saya nak sharing sajalah. Yang ni wajib buat setiap hari. Maksudnya, bisa jumpa orang pandai, rupanya bukan dia pandai, dia work smart. Pandai tu bukannya dia 8 jam belajar non-stop, tak. Dia bekerja belajar terlebih bijak lah. Pertama, yang semua kena amalkan. Sebelum kita belajar, kita ulang kaji sebentar lalu dulu. Apa topik yang akan guru ajar? Contoh esok, kita akan belajar tajuk topik 1. Geografi. Malam ni kita tengok sebentar lalu. Bila kita tidur, otak kita akan proses. Okay? Otak kita akan proses maklumat berkenaan. Yang saya dapat dari doktor kata memang bila tidur otak kita tak rehat. Cuba kita baca balik subjek tu esok lepas bangun tidur. Dia akan senang hafal. Pun otak kita tengah susun. Macam komputer kita refresh benda tu, dia tengah susun. Dia lebih senang. Esok bila guru tu ajar, lagi senang untuk kita faham. Berbanding bila cikgu ajar, baru tu baru kita nak tengok first time. Jadi ambil masa untuk kita faham. Yang kedua semasa. Maksud bila guru ajar, ni saya tengok tanya hebat-hebat kan, orang flat semua ni. Bila cikgu ajar, berikan tumpuan sepenuhnya. Jangan tunggu kalau tak faham terus tanya. Pastikan anda faham betul-betul. Pastikan faham, jangan tangguh. Sebab bila kita tak faham, esok datang lagi benda yang baru yang tak faham akhirnya bila benda yang tak faham tu banyak, akhir-akhir kita lost kita hilang terus. Dan seterusnya ada selepas. Okay. Selepas sebaik saja kita tamatkan kelas berkenaan, ulang kaji balik. Dalam tempoh 24 jam. Contoh pagi kelas, malam petang atau malam kita baca balik sebentar lalu apa yang guru ajar. Sebab bila kita tak baca balik dalam tempoh 24 jam, apa yang kita belajar dia akan perlahan dia akan hilang lah. Okay, maksudnya saya minta maaf hari ni rasanya masa pun tidak mengizinkan kita. InsyaAllah kalau ada sambutan kita boleh teruskan pada masa akan datang. Jadi saya untuk penutup saya ingin kongsikan satu video satu video berkenaan never give up. Okay, sekarang tengah baru ni kita dah berlangsung suka Olimpik satu kisah. Video telah memberikan inspirasi kepada semua orang. Dalam bila kita pelajar ni, pertama kita anggap kita sedang, bila kita belajar kita satu ibadah. Bila kita belajar kita dapat pahala. Kita niat kita nak beribadah. Kita dapat pahala sepanjang kita. Dia seorang macam kita berjihad juga. Kita nak tuntut ilmu kita. Kalau jadi seorang umat Islam yang bagus kena ada ilmu. Okay, sekejap Kita kongsikan satu video. Sebelum saya tutup slot saya. Saya tak pasti dengar ke tak? Dengar tak muzik dia? Dengar. Okey. Okey, ni closing sabar dah habis dah. Okey. Satu kisah seorang atlet Olimpik pada tahun 1992 bernama Derek Redmond. Okey.
Kisah dia, saya nak tahu, jika anda berada di tempat Derek ni, apakah tindakan yang anda akan lakukan? Okey. Apakah tindakan yang anda akan lakukan? Okay, di dalam perlombaan ini, bayangkan selepas bertahun-tahun berlatih. Bayangkan, dah final dah. Ketika berlari, Derek tadi, dia terputus armstring dia. Armstring pada otot lah, pada kaki dia. Dia tengah ramai. Semua orang meninggalkan dia. Semua pelari meninggalkan dia. Ini adalah Derek Raymond. Semua orang meninggalkan dia. Dia ada dua pilihan. Dia terus keluar daripada stadium berkenaan. Dia boleh keluar daripada track berkenaan, ataupun dia teruskan. Walaupun dia tahu aku lari pun memang kalah. Buat apa aku nak teruskan? Jadi saya nak anda fikir, kalau anda jadi di tempat dia sekarang, apakah tindakan anda? Teruskan walaupun tahu memang kalah, ataupun keluar dah kalah, keluarlah terus track kan. Jadi kita tengok apa dia akan pada Derek Raymond ni yang telah memberikan inspirasi kepada ribuan orang. Sebab tu perlombaan ini. Ketika Derek tengah memulakan perlombaan larian 400 meter Barcelona Summer Olympic. Ini final lah. Ketika mampir di 250 meter, mampir di garisan penamat. Derek yang belakang tadi, dia mengalami kecederaan hamstring dia. Terputus sebab berlatih atlet Olimpik, berlatih terlampau rasa putus. Sakit yang teramat sakit. Betul saja betapa sakit ni. Saya pernah alami tahu betapa sakit dia bila terputusnya hamstring. Sekarang dah masa beberapa saat saja dia perlu putuskan. Semana dia akan teruskan perlombaan berkenaan ataupun keluar daripada track larian berkenaan. Jadi dengan hanya beberapa saat dia putuskan, aku mesti teruskan juga. Aku mesti teruskan juga larian ni. Tiba-tiba di dalam beramai-ramai orang keluar satu orang lelaki berkerumunan orang di luar sana, baju putih, pakai topi, datang melepasi security awak keselamatan. Lelaki berkenaan siapa kakak? Dia menghampiri Derek Raymond. Lelaki itu adalah ayah dia. Dia kata, awak tak perlu teruskan. Awak tak perlu lakukan macam ni. Dia kata, tak apa, saya perlu teruskan juga ayah. Saya perlu teruskan juga. Dia kata, tak apa. Kalau nak teruskan, kita teruskan bersama. Akhirnya, ayah tadi dia memampah Derek sehingga ke garisan penamat. Kita perlu, kalau anda ingin teruskan, teruskan bersama-sama. Menghampiri ke garisan penamat, membiarkan anaknya Derek menamatkan.
Maksudnya kita susah, ada ayat kita yang akan menyokong kita. Kalau sakit kita tetap teruskan perjuangan dia. You raise me up to more than I can be. Okay. Jadi apa yang kita dapat daripada video tadi? Maksudnya daripada video tadi, penutup untuk hari ni adalah hilang pula video. Maksudnya penutup dia, dalam hidup kita jangan sesekali mudah berputus asa. Bila belajar sama, bila kita gagal, kita bangkit. Gagal bangkit. Kita anggap kegagalan kita ada satu proses pembelajaran kita. Dan kita usaha betul. Kalau kita pernah lalai, bangkit. Okay. Okay. Sekian saja saya punya taklimat. Pertama sebagai closing sikit lah. Pertama, untuk kita berjaya hidup kita, jagalah hubungan baik dengan Tuhan, Ibu bapa dan juga guru atau pensyarah kita akan datang. Kalau pensyarah akan datang lah, insyaAllah masing-masing akan masuk ke universiti. Saya doakan semoga semua berjaya dunia dan juga di akhirat. Bila kita banyakkan berusaha, betul-betul banyakkan berusaha, berdoa, bertawakal dan juga redha. Mana tahu one day niat kalau siapa yang masih ada ibu ayah, aku nak harumkan nama ayah, aku nak belajar betul, aku nak masuk universiti, aku nak hadiahkan CJ Convocation kepada mak ayah aku nak belajar betul-betul, aku nak dapat kerja yang bagus, aku nak balas jasa mak ayah aku. Bayangkan niat kita. Kalau siapa yang niat nak masuk universiti mana, boleh letakkan dalam di meja belajar masing-masing cita-cita apa, universiti mana nak masuk. InsyaAllah akan menjadikan doa untuk anda semua lah, akan menjadikan insyaAllah makbulkan. Jadilah penutup saya, jadilah benih yang bila campak di laut akan menjadi pulau, bila campak ke darat akan menjadi gunung. Maksudnya jadi seorang yang berguna, ada manfaat. Jadi saya mohon maaf, saya pihak Rustia, sebelum saya serahkan kepada Rustia, Puan Azliza, saya mohon maaf jika ada sebarang kekelapan sepanjang taklimat ini. Kalau untuk saya, ceramah motivasi ini adalah ceramah yang pertama. Kalau YouTuber dah banyak kali dah. YouTuber lain sikit dalam YouTube. Tapi kalau untuk ceramah motivasi adalah yang kali pertama kami adakan secara online. Jadi saya doakan semoga anda semua berjaya di dunia dan di akhirat. Yang baik datang pada Allah, yang buruknya datang pada diri saya sendiri. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, alhamdulillah selesai slot kita bersama dengan Cik Hizbul. Okey, macam mana semua? Semangat lagi?
Semangat. 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 Ada yang dah lapar ke? Semangat. Okey, Ada. alhamdulillah kita lebih kurang 2 jam setengah lah hampir ke 3 jam kita bersama hari ini. Okey, apa yang disampaikan ataupun apa yang dikongsikan oleh Puan Umai dan juga Encik Isbul, diharapkan adik-adik semua dapat, adik-adik nampak muda pula saya ya, anak-anak semua dapat mengambil inilah intipati daripada apa yang disampaikan. Dan mungkin sebenarnya mungkin kita tak sedar secara tak langsung kita berdepan dengan pandemik, kita belajar di rumah, pada satu masa kita rasa susah, dan sebagainya. Okey, tadi Puan Umai dan juga Encik Isbul ada menyentuh, okey, kita semua ni adalah pengawas. So even kita tak dapat bersama dengan kawan-kawan, tapi kita dapat bersama dengan ahli keluarga kita. Okey, mungkin kita juga sebagai pembimbing kepada ahli keluarga kita lah, adik kita kan. Tiba adik kacau marah, adik tak nak belajar, kita boleh bantu dan sebagainya. Okey, pasangkan dalam niat diri kita supaya kita terus berusaha walaupun dalam situasi kita berdepan dengan pandemik, tak boleh nak jumpa cikgu, tak boleh nak tanya cikgu, susahnya nak tanya dalam meet ni GM je susahnya, cikgu pun nak jawab pun jenuh kan. Jadi secara tak langsung kita juga boleh bimbing diri kita. Maknanya kita susun perancangan diri kita seperti Puan Umai kata, kita susun diri kita supaya kita dapat menjalankan kehidupan harian kita sebaik mungkin dalam situasi pandemik, PDPR lagi. Kita pun tak tahu bila kita nak dapat jumpa cikgu lagi kan, nak pergi ke sekolah. Okey, tapi kita dapat berjumpa lagi secara online dan sebagainya. Okey, cikgu semua tengah berusaha untuk memberi yang terbaik untuk kita semua. So kita kena ubah diri kita ataupun kita kena setkan mind kita, aku akan berjaya insya-Allah. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada kami Kolej Komuniti Kuantan. So apa yang saya harapkan, anak-anak semua dapat mengambil intipati daripada perkongsian tadi, yang mana baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf bagi pihak Kolej Komuniti Kuantan. Okey, terima kasih kepada semua guru-guru yang sertai sekali dalam program ni. Ramai juga tu cikgu yang join kan, 2 jam setengah bersama murid-murid. Sayangnya dengan murid-murid tu. Okey, bersama kita bagi program hari ini. Okey, cikgu ada sebarang apa-apa nak maklum ataupun sebarang makluman untuk pelajar-pelajar? Okey, baik, saya nak tutuplah sikit ya. Okey, boleh. Saya nak tutuplah sikit. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, okey, saya nak tutup sikitlah secara ringkas program kita pada pagi ni yang saya rasa dah berlangsung hampir 3 jam ya, hampir 3 jam. Yeah. Okey, saya Puan Atikah ya, PKM SK Fatih Abdul Samad yang mewakili pihak sekolah, unit kaunselor, unit disiplin dan pengawas, merakamkan jutaan terima kasih ya kepada semua barisan penceramah, moderator daripada Kolej Komuniti Kuantan, yang saya rasa satu program yang sangat baik dan sangat bermakna ya buat kami semua, anak-anak termasuk pengawas sekolah. Okay, jadi semoga program ini dapat diteruskan ya pada masa-masa akan datang. Ya, untuk pengetahuan pihak penganjur ya, saya sebenarnya baru lagi di SK First. Ya, saya baru masuk 1 April hari tu. Ya, sebelum ni saya di SK RTP Bukit Go. Ya, baru lagi dalam lebih kurang 3 bulan. Jadi saya pun tak sempat lagi nak berkenalan dengan pengawas anak-anak SK First ni ya. Okey, jadi nasib baiklah ada program ni. Bolehlah saya berkenalan sikit-sikit ya. Okay, saya harap anak-anak ni dapat buka
kamera tu boleh saya lihat wajah semua ya. Okey, wajah boleh. yang cincin manis-manis belaka ni. Okey, boleh. Sambil tu Okey. kita terus bergambar cikgu. Baik. Ambil gambar ni. Ambil gambar ni. Ambil gambar ya Siti Asfu. Nanti ambil gambar skrin tu ya. Okey, jadi terima kasih kepada sekali lagi kepada College Community yang sudi berkolaborasi dengan pihak sekolah. Ya, bagi saya selama hampir 3 jam ni saya melihat dan menyaksikan satu perkongsian idea yang sangat baik, ya, cerita-cerita yang sangat bagus dan sangat sesuai lah untuk anak-anak pengawas SK FAST ni ya. Okey, jadi harapan saya semoga anak-anak pengawas ni selepas ni akan bangkit dengan satu semangat yang baru. Ya, sebab kita pihak sekolah sebenarnya kita nak lahirkan bukan sahaja pengawas yang boleh memimpin, okey, tapi pengawas yang mempunyai karisma ya, sebagai model, ya, sebagai role model contoh tauladan dan juga mempunyai package cemerlang dalam akademik. Ya, kalau anak-anak semua ada karakter tersebut, okey, sebenarnya anak-anak pengawas sangat bertuah. Ya. Sangat bertuah sebab bila pengawas ni sebenarnya kamu dah berada sebahagian dah hampir berjaya dah tu. Tinggal sikit je lagi ya. Okey. Jadi untuk yang terakhir sekali jutaan terima kasih lagi sekali ya kepada pihak College Community daripada pihak sekolah dan juga orang-orang kuat fakih ni yang terdiri daripada Zakiah ya, kaunselor, Siti Asfulizan dan juga disiplin Cikgu Fadli ya. Okey, baik, saya rasa itu sajalah daripada saya. Kembali kepada Puan Asliza sebagai pengacara majlis dan semua sekali saya ucapkan tahniah, good job, syabas kepada semua anak-anak pengawas yang telah sudi meluangkan masa hampir 3 jam bersama dalam program ni yang saya anggap berjaya lah. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali kepada pengacara. Okey, terima kasih Cikgu Atika. Cikgu pun bersama dengan kita 2 jam setengah cikgu berada dalam ni. Alhamdulillah. Okey, semua sekali so saya wakil daripada College Community mengharapkan insya-Allah kita dapat bekerjasama lagi lah. Okey, macam mana? Nak slot lagi ke? Nak ada perkongsian lagi? InsyaAllah akan datang. Nak. Tak semangat dah terlampau semua. Okey, insyaAllah kami di College Community insyaAllah bersedia. Okey, bila-bila masa untuk kita jalinkan kerjasama yang mana kita dapat kongsikan, kita dapat berikan dari segi aspek macam inilah contohnya khusus kepimpinan. Okey, cuma kekangan masa dan cabaran online tu insyaAllah kita akan atasi sebaiknya. Kita boleh laksanakan insyaAllah. Okey, so sebagai penghujungnya saya mohon maaf jika ada sebarang kesalahan dan diharapkan kita terus maju jaya. Okey, boleh semua? Boleh? Nak dengar suara kuat sikit? Boleh. Okey, boleh. InsyaAllah. Okey, so bagi akhirnya mohon onkan kamera kejap. Semua sekali kita ambil gambar sekejap ya. Okey, boleh sebelum kita bersurai. Okey, onkan kamera. Okey, 1, 2, 3. Okey, sekejap 1, 2, 3. Alright. Okey. Terima kasih semua. InsyaAllah jika diberi keizinan kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Okey, terima kasih banyak kepada Cikgu Atika dan semua guru-guru lah, terutama Cikgu Siti yang banyak membantu saya dari segi pengurusan pelaksanaan program insyaAllah. So akan datang sekiranya ada program dan sebagainya kita akan maklum pada Cikgu insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu lagi saya terlupa pula. Okey, saya akan kongsikan link penilaian khusus saya kongsikan dalam grup WhatsApp. So saya minta semua isi link penilaian tu.
Okey, so nanti sijil kami akan berikan setelah selesai siap lah. Sijil kita tak bagi sijil lah. Buat masa ni kita bagi sijil ni lagi lah. Okey, so nanti melalui mungkin melalui Encik Asri lah pengurusi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi. Okey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kak Cik. Kejap ya. Nak Kak Cik macam makan dah. Oh my lah macam makan. Kemah Pak Umai. Dah kali boleh buat lagi. Pak Umai lah kali boleh buat lagi. Ayah, macam mana kita nak live ke orang lain ni Hak tak keluar ni. Okey. Sekejap seorang lagi. Okey, habis dah pun semua keluar. Jenna nak tunggu semua keluar. Okey, terima kasih banyak-banyak Isbu, Mai. Okey, kan kata 11.30 dekat pukul 12 juga habis, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kak Cik nak ambil gambar kita 3. Oh, akbar. Kejap ayu jap nak off ni jap. Saam. Ayah nak off ni. Laptop pun jadi slow dah. Ni OBS ni nak stop dulu. Stop Macam tak hidup je.